السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, yang saya hormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para ayahanda, para bonda, para jamaah maghrib, para jamaah isyak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan sentiasa kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah Taala beri kita peluang untuk kita menambah baik amal-amal ibadah, supaya banyak lagi amal-amal soleh. Kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, yang buang masa begitu sahaja. Setiap nafas yang kita lepas dan kita tarik penuh dengan doa dan juga zikir kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita. Pertamanya tuan-tuan, apalah kiranya saya taklah ambil tahu, bukanlah maksudnya mendetail sangat. Kalau orang tanya, ustaz tahu sangat ke? Tak tahu sangat. Cuma di ujung-ujung telinga dengar berita dah 30,000 jenazah ditemukan di kalangan masyarakat Turki. Bukan sikit 30,000 tuan-tuan. Macam tsunami juga. Runtuh rumah-rumah mereka. Dan di kalangan jenazah-jenazah tu ada yang muslim, ada yang anak-anak, yang bayi. Dan Rasulullah SAW dari segi akhlaknya, dia bukan satu peribadi yang buat tak kisah je. Itu kan jauh tu, jauh dengan Malaysia. Rasulullah sebut, man lam yahtim bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak ambil berat di kalangan orang Islam, bukan dari kalangan umatku. Kita ni kalau kita tak termasuk umat Nabi Muhammad, nak jadi umat mana kita ni tuan-tuan? Kalau kita nak jadi umat Muhammad, ambil beratlah kita sesama muslim ni. Mari sama-sama mukadimahkan malam ni tuan-tuan, kita hadiahkanlah. Itu je larat kita buat. Yang lain kita berinfak, bersedekahlah kalau ada tabung-tabung yang kebetulan buat kutipan untuk umat Islam di Turki. Mari kita hadiahkan bacaan ini seikhlas mungkin tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, dengan kekuasaannya, sampaikan pahala bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, pada muka surat 67. Belum jauh lagi kita ni. Masih di muka surat awal muka surat. Yakni tentang berbaik sangka. Imam Ghazali berpesan, siapa-siapa yang dalam keadaan nazak, dalam keadaan ujian sakaratil maut, dalam jiwanya jangan hilang perasaan baik sangka dengan Allah. Kenapa tuan-tuan? Kita simple aja, mudah aja. Yang kita jadi buruk sangka dengan Allah ni pasal apa?
Pasal kita tengok orang lain sihat aja. Aku pula yang sakit terlantar macam ni. Tak puas hati tuan-tuan. Diskriminasi Allah Ta'ala ni. Habis kita tuan-tuan. Ubat dah macam-macam, berhabis duit dah. Tak sembuh-sembuh. Orang lain sembuh aja. Tuan Hashim Muthussami tu lagi pula kafir terus. Kaya senang aja di hospital, sihat. Ni dah mula tuan-tuan, bunga-bunga tu dah datang. Kita terlampau cintakan dunia kita, tak rida Allah Ta'ala ambil balik. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak rasa baik sangka dengan Allah ni. Sedangkan Allah pesan awal-awal, aku bergantung prasangka hamba-Ku kepada aku. Kalau kamu prasangka buruk-buruklah kamu dapat. Jadi pesan Imam Ghazali dalam kitab di balik tabir kematian ini, sesiapa, kan, sesiapa, kita berasa lambat lagi, insya-Allah panjang umur. Sesiapa yang menghadapi sakarat ini, jangan hilangkan rasa baik sangka dengan Allah. Sebab tu kita jumpa kadang-kadang orang yang sakit terlantar ni, boleh katakan yang faham tuan-tuan ya, dia rida je. Dah begini dah ujian untuk saya ustaz. Kita dengar daripada mulut dia. Tak ada ikhtiar. Dah habis dah ikhtiar. Mungkin inilah kehendak Allah Ta'ala. Saya rida je ustaz. Banyak keluar daripada mulut-mulut mereka. Ini proses baik sangka tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah kita dengan dunia. Elok-elok dah ada jawatan, hilang. Ingat senang ke nak nasihat hati kita? Elok-elok ada kebun, terbakar. Elok-elok ada rumah, roboh tuan-tuan. Bukan senang. Elok-elok ada kenderaan yang kita sayang, kena tarik, contoh tuan-tuan. Tentang buruk berbaik sangka, muka surat 67. Kita berdua jadi kitab banyak. Tuan-tuan cuba dapatkan kitab ni. Campak-campaklah duit sikit. Imam Al-Ghazali di balik tabir kematian. Tentang berbaik sangka kepada Allah. Hal ini sangat dianjurkan pada saat seseorang mengalami sakaratul maut. Kami telah mengemukakan hal ini dalam satu kitab lagi yang disebut Kitab tentang Takut dan Harap. Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan tentang keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Mari sama-sama kita bina. Jadi kita yang hadir malam ni, kita dengar kitab yang sama ni, kita tanam perasaan ini tuan-tuan. Kita bina. Sebab kita semua akan menghadapi satu saat yang semua orang akan hadapi. Kita tak tahu bagaimana keadaan. Dalam situasi apa nanti di akhir hayat kita. Di mana kita. Apa asbabnya, kita tak tahu. Persoalannya ajal itu telah pun ada. Allah dah tahu dah bila kita meninggal. Tarikh tu dah ada dah. Tak berganjak dah tarikh tu. Cuma kita ni sebagai insan, kita tak tahu bila di akhir hayat kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan kita berputus asa pada melakukan segala bentuk kebaikan. Buat sebaik-baik. Kita mati adalah untuk hidup semula. Jangan kita fikir mati, habis dah, tak ada apa dah. Sebab tu bila kita datang untuk mengingatkan tentang mati, sebenarnya mengingatkan tentang hidup yang abadi. Kita mati untuk hidup selama-lamanya, bahagia di akhirat tuan-tuan. Orang yang tak ingat mati, dia rasa dia nak duduk lama di dunia ni. Sepatutnya kita bersedialah. Bila kita dengar tentang mati ni tuan-tuan, rakan kita, saudara mara, mak ayah kita, adik-beradik kita, siapkan aset-aset dunia ni, transfer ke alam akhirat. Siap-siap dah. Cuma ada satu penyakit yang tanda orang yang tak beriman apabila menangguh-nangguh. Dia lagilah, esoklah, menangguh-nangguh ni sifat bukan orang sifat beriman tuan-tuan. Siap ambil aset-aset kita ni, transfer
ke alam akhirat dengan cara bersedekah, dengan cara membantu orang miskin, beri makan orang kelaparan. Banyak cara tuan-tuan. Sekarang kena buat dah. Sebab apa? Takut tak sempat. Jangan tangguh-tangguh lagi. Pada suatu hari, ini dah mula cerita dia tuan-tuan ya. Kita dengar-dengar cerita ajalah. Saya tukang baca aja ni. Terdapat beberapa riwayat. Pada suatu hari, Wasilah bin Al-Asqa menjenguk seorang yang sedang sakit dan bertanya kepadanya, tolong katakan kepadaku, bagaimana sangkaanmu kepada Allah? Dia dah terlantar dah. Bukan calon-calon orang tuan-tuan. Kalau tengok orang terlantar, kalau kita salah-salah tanya, dia mahu marah kita. Memang Allah tak adil katanya. Orang lain ramai lagi yang boleh sakit, aku seorang yang Allah Ta'ala bagi sakit. Dia macam-macam tuan-tuan ya. Jadi bagaimana kamu? Macam mana sangkaan kamu kepada Allah? Tanya dia kepada yang sakit ni. Lalu dia menjawab, aku telah bergelumang dalam dosa-dosa dan aku benar-benar berada di pinggir jurang kebinasaan. Namun aku tetap mengharapkan rahmat Tuhanku. Ini yang penting. Alang-alang aku ni dosa dah banyak, memang tak ada can nak masuk syurga. Jangan tuan-tuan, jangan. Marah Allah Ta'ala bila kita cakap macam tu ya. Kata adik rakan ni tadi, aku masih mengharapkan rahmat Tuhanku. Rahmat, kasih sayang Allah ya. Sentiasa kita kena letak harapan yang tinggi. Sentiasa kita berasa Allah ampunkan dosa aku. Kita tak boleh kata alang-alang dah banyak dosa dah, terjun ajalah dalam jahanam tu dah. Menyesal kita tuan-tuan nanti. Sekarang mungkin belum menyesal lagi ya. Mendengar ucapan itu, Wasilah bertakbir, Allahu Akbar, takbir bila dia dengar sahabat sebut macam tu. Aku ni bergelumang dengan dosa-dosa dan aku dah hampir-hampir masuk ke dalam jurang kebinasaan, tetapi aku masih mengharapkan rahmat, kasih sayang daripada Allah. Takbir, Allahu Akbar. Wasilah bertakbir yang diikuti oleh semua anggota keluarga orang tersebut. Semua ahli keluarga bertakbir semuanya. Allahu Akbar. Wasilah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, aku tergantung pada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Ini yang saya sebut tadi ni. Kalau sangka buruk dengan Allah, buruklah. Ya, Rasulullah dah pesan tu. Firman Allah, aku tergantung pada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Silakan ia menyangka kepadaku sekehendaknya. Nak sangka jahat, silakan. Nak sangka baik, lebih baik. Jadi kita hendaklah bersangka baik tuan-tuan ya. Ada jenis kita hari ni suka sangat su'zon tuan-tuan. Dia rasa su'zon ni macam biasalah. Dia rasa bukan dosa. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, bukan Nabi sebut, Allah yang sebut. Inna ba'daz zanni ithmun, sebahagian daripada sangkaan-sangkaan buruk itu ithmun, dosa. Agak-agak malaikat dia bagi dosa kepada sangkaan buruk ni, macam mana cara dia bagi dosa tuan-tuan. Kita nampak member tu, ini mesti ahli neraka ni, contoh tuan-tuan. Tengok kawan tu lain macam, ini ahli neraka lah ni, sangkaan buruk terus. Macam mana malaikat catat dosa kita? Selagi kita tidak bertaubat, dosa tu malaikat terus catat tuan-tuan. Auto lah. Dan kalau kita mati saat itu, mati dalam keadaan bersangkaan buruk. Inna ba'daz zanni ithmun. Sebab itu tuan-tuan, fala tajassasu, jangan mengintip-ngintip hal orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan ngumpat kamu satu sama lain. Dan hari ini tambah satu lagi, bila dah mengumpat, dah jalan, mengintip-ngintip pun dah okey, muncul mendedahkan aib. Berlumba-lumba dedah aib. Suami dedah aib isteri secara terbuka, isteri dedah aib suami secara terbuka, padan muka tuan-tuan. Dah jadi perkara biasa. Sedangkan Allah sebut
Mu tak takut dosa ke? Akhirnya mengumpat. Tuan-tuan, seseorang kalau dia mengumpat, Allah pun tak ampunkan dosa dia. Ini masalah. Kalau kita pergi Mekah depan Kaabah, ya Allah, aku telah banyak mengumpat, ampunkan dosaku ya Allah. Beres, tak apa. Balik ke tanah air, relax. Tak apa tuan-tuan. Tapi ingat, Allah tak akan ampunkan dosa mengumpat, kecuali kita minta maaf kepada orang yang kita umpat, orang yang kita aib. Kena minta maaf. Itu kalau dia maafkan. Kalau dia kata, aku tak nak maafkan kau, 5 kali mati 5 kali hidup, aku takkan maaf. Habis kita tuan-tuan. InsyaAllah dia maafkan. Cakap elok-elok, aku pernah mengumpat kamu, ni aku datang ni nak minta maaf. Kalau dia tanya, kamu mengumpat apa? Cerita sikit, baru aku maafkan. Kena cerita tuan-tuan. Kena cerita. Kata Imam Asy-Syafi'i, wajib ceritakan secara detail apa yang kita umpat. Aku sebut dulu kamu tu pendek, badan kamu ketot pendek sangat. Lagi, dah lah ketot, hitam pula tu legam. Kena cerita detail. Manakala mazhab lain menyatakan tak perlu detail. Cukup sekadar minta maaf. Kecuali ada permintaan. Aku takkan maafkan selagi kau terangkan apa yang kau telah aibkan aku, kau umpat aku. Atas permintaan dia, kena cerita. Jadi tuan-tuan, cara yang terbaik malam ni tuan-tuan, tak usahlah kita mengumpat lah. Tak ada kefaedah tuan-tuan. Bila kita balik, bila kita meninggal dunia, balik bertemu Allah Ta'ala, kita tengok ada segunung dosa kita. Ya Allah, aku tak pernah zina, aku tak pernah ambil hak orang, aku tak pernah berjudi pun. Mari mana dosa banyak ni? Mau mengumpat masa di dunia. Dah lah ngumpat sampai mati tak minta maaf, maka Allah pun tak sudi nak maafkan kita tuan-tuan. Hari-hari kita bolak-balik pergi ke Mekah, pergi umrah, Allah pandang dengan pandangan murka kepada kita tuan-tuan. Sangat penting tuan-tuan ya. Sebab tu bila sakaratil maut, benda-benda ni semua datang balik, kita dah terbujur, malaikat akan mendepangkan sayapnya dan kita ditayangkan filem sejak akil balik sampai saat dicabut nyawa. Itu hak terbeliak je mata tuan-tuan. Ya Allah, yang ini pun masuk juga dalam cerita ni. Halusnya hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum nanti di mahsyar tuan-tuan. Mari sama-sama kita plan kehidupan akhirat sebaik-baiknya tuan-tuan. Sebab hal-hal dosa pahala ni, zaman kita sekarang, kita anggap benda yang remeh je. Sebab tu kita tengok dengan adanya media sosial, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Mulut ni mewakilkan jari-jari ni, jari jemari ni untuk nak mengumpat, mengeji, melagakan orang, mengadu domba. Kita guna jari je tuan-tuan. Mari sama-sama supaya kita tak pelik. Tengoklah segunung dosa. Yang kita nak segunung pahala. Tuan-tuan, orang mengumpat, sebaiknya kita boleh kita pertahan diri, sila pertahankan diri kita. Tapi kalau tak boleh pertahan diri, sepatah kita cakap 10 patah dia cakap tuan-tuan, ni lebih baik fal wal yasmut, diam. Lebih baiklah kita diam, biar Allah yang balas. Kita nak kita balas ke Allah yang balas? Lebih baik Allah balas, lagi dahsyat kalau Allah balas. Baik kita diam ya tuan-tuan. Bila kita meninggal dunia, orang mengumpat, orang mengeji kita, mengaibkan kita, kita tengok ada segunung pahala, kita tanya, ya Allah, aku tak sempat umrah, tak sempat haji, sedekah pun ala kadar tak banyak mana, ya Allah, macam mana boleh pahala aku segunung? Allah Ta'ala jawab, ramai orang mengumpat kamu, kami transferkan pahala dia masuk ke akaun kamu. Tuan-tuan jangan pelik, tengok-tengok pahala kita banyak, rupanya orang mengumpat keliling kita ni, habis semua pahala-pahala dia Allah transfer ke akaun kita. Jangan kita mengumpat tuan-tuan, jangan kita mengeji, jangan kita buruk sangka.
Akhirnya besok kita buruk sangka dengan Allah. Allah tak adil. Allah pilih kasih macam-macam, tuan-tuan ya. Mendengar ucapan mana tadi? Jadi kita ambil malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ya firman-Nya daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kata Allah tergantung pada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi tuan-tuan sangka baik dengan Allah. Kenapa aku jawatan dah ada tiba-tiba hilang? Kenapa dia dimatikan? Kenapa isteriku dimatikan? Banyak lagi isteri orang lain tu. Kenapa isteri aku? Baik sangka tuan-tuan. Baik sangka. Boleh jadi kalau dia terus hidup di muka bumi ni, mungkin hatinya berubah, melakukan kemaksiatan. Boleh jadi. Allah lebih tahu. Sehingga kan bila kita berjalan-jalan di rumah kita, terpijak duri, Rasulullah sebut, baik sangka. Kita tak boleh kata, duri ni tak ada tempat lain ke nak tumbuh. Dia marah ke duri, tuan-tuan. Atau tersepak tangga, tersepak gelas, habis kita marah gelas. Tak ada tempat lain letak gelas ni. Tak terabur gelas ni, tuan-tuan. Baik sangka dulu. Datangkan baik sangka, husnuzan. Boleh jadi darah ni, darah kaki ni tercucuk duri ni, kalaulah tak keluar ni boleh jadi bisul. Baik sangka dulu. Datangkan baik sangka dulu. Rasulullah kata, setidak-tidaknya kaki yang tercucuk duri lalu berdarah adalah kifarah dosa-dosa kita yang lalu. Cara marah tu macam kita ni tak berdosa. Kan? Kita kutuk betul duri tu. Kurang ajar, kurang asam duri, tak ada tempat lain nak tumbuh. Dah aku tersepak ni, tuan-tuan. Kita datangkan husnuzan, sekurang-kurangnya Allah nak ampunkan dosa aku. Kemudian kita akui sebelum ni banyak dosa. Orang maki kita, tuan-tuan. Saya lah, saya tak tahu tuan-tuan. Kalau orang maki saya, dalam hati saya, ni semua nak kifarah dosa aku. Akhirnya kita ridha, tuan-tuan. Aku banyak salah dengan Allah Ta'ala. Biarlah orang nak maki pun tak apa. Sekurang-kurangnya membersihkan hati kita. Balik dengan Allah besok, bersih hati kita. Baik tuan-tuan, kita ambil ni ya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang hendak meninggal dunia. Salah ayat ni, dia tak hendak meninggal tu ya. Seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Baginda bertanya, bagaimana perasaanmu wahai orang muda? Lalu dia menjawab, aku tetap berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Soalan selalu orang munculkan, boleh tak kita meninggal dunia bawa dosa sikit-sikit? Allah Ta'ala jelas dalam Quran sebut, man ya'tillahu mujriman, barang siapa yang datang menghadap Allah mujriman, hal keadaan membawa dosa. Dia tak sebut dosa besar, dosa kecil. Ada dosanya. Fa inna lahum jahannam, maka tempat mereka itu sebenarnya ialah di dalam jahannam. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita ni semakin hari kita usahakan. Memang kita tak boleh lari daripada salah. Kalau kita cari salah-salah orang, memang banyak. Orang cari salah kita, lagi banyak. Jadi tuan-tuan, semua manusia ni buat salah. Tak salah nak cari salah orang. Semua memang salah. Ustaz pun buat salah. Jadi tak usah cari salah, cari yang betul. Cari kelebihan. Cari keistimewaan dia. Jangan cari duk kumpul cari kelemahan-kelemahan. Tak apa cerdik tuan-tuan, cari kelemahan. Kita ambil bakul kosong, pergi bawah pokok, niat kita cari buah busuk. Memang penuh dalam bakul tu buah busuk. Ambillah buah yang baik-baik. Kata orang Melayu, ambillah yang jernih. Yang keruh-keruh tu buang, tuan-tuan. Balik semula kepada orang muda ni tadi. Masih lagi berharap kepada Allah. Macam mana kamu wahai orang muda? Rasulullah tanya. Aku takut akan dosa-dosaku. Jadi, limitkan tuan-tuan. Minimkan dosa kita.
Dah tahu saya kan manusia, memang buat salah. Jangan pula bangga pula. Kan bila orang mendeteksi kita salah, aku kan manusia. Memanglah manusia buat salah. Kita nak kekal dengan salah kita tak, tuan-tuan. Sebaik-baik manusia at-tawwabun, yang menyesali kesalahan dia, yang memperbetulkan kesalahan dia, yang menyesal dengan kesalahannya dan dia takkan ulang lagi. Itulah sebaik-baik manusia pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, banyak dosa, istighfar kita jangan lupa. Ni hari ni berapa banyaklah istighfar kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Biar banyak-banyak tuan-tuan, banyak. Biar banyak-banyak, ya, sentiasa ada di mulut kita. Cuba buat dua benda yang penting ni tuan-tuan, istighfar dan selawat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bayangkan dosa-dosa kita ni kalau Allah tak ampunkan, ke mana kita pergi? Kita tak usah leka tunding korang, tu dosa, tu dosa, tu dosa, tu lagi dosa. Kalau demo ni terlepas, kita tak lepas besok macam mana? Fikirkan keadaan kita tuan-tuan. Lepas tu barulah ajak keluarga kita. Leha, marilah istighfar banyak-banyak. Banyak dosa kita ni, barulah kita ajak anak-anak, menantu, cucu, cicit kita tuan-tuan. Ini lebih penting lagi daripada kita mencari-cari kesalahan dan dosa orang lain. Ada yang sebut, ustaz, tengok perangai dia tu memang tak ada can masuk syurga. Kan tak berapa sedap bunyi sebenarnya. Tengok kawan tu semayang pun tinggal, masjid tak pernah datang. Ni tengok ustaz, tengok perangai dia memang tak boleh jadi ahli syurga ustaz. Berhati-hatilah kita tuan-tuan. Kalau tengok perangai Sayyidina Umar bin Khattab, tak ada siapa yang boleh kata Umar ni tak ada can masuk syurga tuan-tuan. Betul tak? Kalau hidup zaman kita ni Umar, perangai dia tu mesti kita kata tersaratlah masuk syurga. Siapa sangka makam Sayyidina Umar tu bersebelah-sebelahan dengan makam Rasulullah, berdekatan, jadi calon syurga pula. Kata orang perangai tak semenggah, calon syurga. Jom tuan-tuan ya, jadikan sebagai iktibar kita ni di mana tempat kita ni besok. Ada beberapa suasana yang kita kena tempuh. Suasana sakaratil maut, suasana dalam liang lahat, dalam kubur, di alam barzah. Bagaimana nasib kita? Keadaan bangkit di mahsyar, semua nafsi-nafsi, tak ada siapa nak tolong kita. Bagaimana keadaan kita dihisab satu persatu amalan dosa dan pahala. Bayangkan nasib kita tu macam mana tuan-tuan. Dan semua ni adalah masa depan kita ni, future, about our future, masa depan. Semua orang kena tempuh keadaan ni. Dan kita sekarang ni sedang buat apa ni? Sedang buat persediaan untuk menempuh beberapa suasana yang memang dahsyat. Baik, kata orang muda ni, ini orang muda contoh ni tuan-tuan ya. Orang muda yang beriman, bila Nabi tanya, kamu ni dah sakarat dah, macam mana perasaan kamu sekarang? Nabi tanya, dia jawab, aku tetap berharap kepada Allah dan sebenarnya aku sangat takut akan dosa-dosa. Baginda bersabda, jika kedua-dua perasaan tersebut bersatu dalam hati. Apa perasaan tuan-tuan? Pertama, harap. Yang kedua, takut. Ini kita gabung jalinkan. Kata Rasulullah, bila dengar orang muda ni bercakap, kata Rasulullah, kalaulah perasaan, dua perasaan ni, harap dan juga takut ini berkumpul dalam satu hati, maka seorang hamba dalam keadaan seperti ini, nescaya Allah memberikan apa yang diharapnya, kata Rasulullah. Dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan dari apa yang ditakutnya. Memang wajarlah dia takut. Sebab doktor kata tak ada harapan dah ni. Berapa hari lagi? Adalah dalam 3-4 hari lagi. Tuan-tuan, kita ni tak tahu ni. Kita rasa ada 100 tahun lagi ni. Padahal ada yang tinggal seminggu lagi. Bukan nak bagi takut, kau sini orang tempat lain tuan-tuan.
Entahkan Rejab ni Rejab terakhir, tak tahu. Entahkah Ramadan ni ada yang tak sempat. Jadi tuan-tuan, harap tak? Itu yang namanya harap. Ya Allah, ya. Barik lana, berkatilah kami fi Rajab wa Sya'ban. Itu namanya harap. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Yang tinggal ialah harapan. Dan kita gabungkan dengan takut. Ya Allah, banyaknya dosa-dosa. Banyaknya dosa-dosa kita. Ampunkanlah ya Allah, jauhkanlah daripada Allah tidak menerima taubat kita. Na'udzubillah. Sabit Al-Albanani mengatakan, ada seorang pemuda yang terkenal sangat pemarah. Dia ni memang pemarah sangat-sangat. Berkali-kali ibunya menasihatnya dan terakhir dia berkata, wahai anakku, suatu saat kamu akan mati. Ingatlah akan hal itu, kata mak dia ni lah. Ketika dia jatuh sakit, satu hari jatuh sakit dia, anak yang jenis pemarah ni, dan sudah dalam keadaan kritikal. Lalu ibu berkata kepadanya, wahai putraku, aku pernah memperingatkan kamu bahawa kamu pasti akan mengalami hal ini, kamu pasti menghadapinya. Lalu dia menjawab, wahai ibu, sesungguhnya aku tetap memiliki Tuhan yang sangat baik. Aku selalu berharap Dia memberikan sebahagian kebaikannya kepada aku pada saat-saat seperti ini. Berkat sangkaannya kepada Allah itulah ia diberi rahmat olehnya. Jadi tuan-tuan, dia punya pemarah. Tak ada siapa yang berani nak mendekat dia. Cuma mak dia pesan, kau walau pemarah macam mana, perenguh macam mana pun, satu saat nanti kau juga akan mengalami mati. Ingatlah tu wahai anakku, mak dia pesan. Dan akhirnya satu hari memang dia jatuh sakit. Dan walaupun situasi ni aku ni dah banyak dosa, dia tetap baik sangka. Tetap dia baik sangka, aku masih mengharapkan Tuhanku. Aku tahu Allah, Tuhan yang memiliki segala kebaikan. Jadi tuan-tuan, jangan lupa, harap tetap kena ada. Dan takut kita kepada Allah tu kita gabungkan dalam hati kita. Jadi kita ni yang masih dalam keadaan sihat, tak tahulah berapa hari tuan-tuan, mudah-mudahan kita sihat terus. Allah Ta'ala pelihara kita sehingga kita banyak lagi ibadah kita nak buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, dua ni ada dalam jiwa kita. Harap kepada Allah. Kita solat, mesti letak harapan yang tinggi pada Allah. Kita berdoa, tuan-tuan, mesti letak harapan yang lebih 200% supaya Allah Ta'ala makbulkan. Kita tak boleh berdoa tanpa harapan. Nak makbul lah. Tak makbul pun aku pun tak harap sangat. Memang tak sah. Memang tak makbul lah tuan-tuan. Melainkan kita letak harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil Allah itu sifatnya memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Manusia ni kadang-kadang dia terlupa janji dia. Tu yang terlupa. Yang sengaja memang tak tunai janji itu memang ada. Tapi ada sesuatu yang memang tidak akan mungkir janji. Tak ada kecewa, kita tak kecewa tuan-tuan. Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memungkiri janji. Allah dah sebut ud'uni, mintalah. Astajib lakum, nescaya aku makbulkan. Cuma belum lagi tuan-tuan ya. Sabar tuan-tuan. Allah pasti tidak mengecewakan hamba-Nya. Jabir bin Wada'ah bercerita, ada seorang pemuda yang suka berbuat buruk, suka sangat buat benda-benda buruk, dan dia tengah dalam keadaan kritikal. Ibunya kemudian bertanya, wahai anakku, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pesan? Lalu anaknya jawab, ya, tolong simpan cincinku ini. Dia ada cincin, ya, mak ambillah cincin ni, tolong simpankan, gitulah. Ya, yang di situ ada tulisan kalimah-kalimah untuk mengingatkan aku kepada Allah. Padahal dia ni memang perangai buruk lah. Tapi bila dah nazak macam tu, dia masih mengharap, mak ambil simpan, tolong simpankan cincin yang ada kalimat-kalimat, bila aku tengok cincin ni aku ingat Allah. Kita pun boleh buat gitu tuan-tuan ya.
Kita gantung kalimah Allah dalam kereta, di tempat kita duduk. Bukan apa. So bila kita tengok tu ingat Allah. Letak Quran dalam kereta supaya kita sambil-sambil kita boleh buka Quran, baca tuan-tuan. Kita tengok saja cincin ada kalimah Allah. Terus kita sebut Allahu Akbar, sebut Allah. Ya. Ada cincin yang selawat. Kita tengok tanda simbol, sebut Allahumma salli ala Muhammad. Itu guna dia tuan-tuan. Bukan untuk perhiasan. Ada setengah rumah bila kita masuk, siap tulis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tanya tuan rumah, ayat apa ni? Entahlah. Kata orang ayat 1000 dinar. 1000 aja. Bukan 1,000,000 dinar. Dah kata orang 1000 dinar. Cuba baca. Tang baca dia tak boleh ni ustaz katanya. Padahal ayat cantik, disulam daripada benang-benang emas. Import luar negeri. Hutang lagi 5 kali bayar ustaz. Apa benda lah manfaat ni kalau benda tuan-tuan ya. Kita gantung tu gambar Kaabah. Sunat tengok Kaabah tu tuan-tuan. Gantung ayat Quran supaya kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Supaya juga cincin ni pada orang muda. Mak, ambil tolong simpankan cincin yang ada kalimah-kalimah yang bila aku tengok, aku ingat kepada Allah. Barangkali saja Allah berkenan merahmatiku. Tengok di harapan dia. Walaupun dia tahu dia ni jenis jahat. Buruk perangai dia. Tapi masih ada meletakkan harapan. Barangkali saja Allah berkenan merahmatiku. Selesai upacara pemakaman. Seorang temannya bermimpi bertemu dengannya. Lepas dia meninggal, tadi dia bagi cincin suruh simpan, meninggal, kemudian teman dia bermimpi bertemu dalam mimpinya, tolong sampaikan kepadaku bahawa kalimat yang ada di cincin itu benar-benar telah memberikan manfaat kepadaku. Sesungguhnya Allah telah mengampuniku. Jadi tuan-tuan, jangan hilangkan harapan kita kepada Allah. Letak setinggi-tingginya. Sebab tu kadang-kadang kita kena keluar kalimah ni. Doa tuan-tuan. Tengok anak kita bersungguh-sungguh ulang kaji pelajaran dia. Doa. Mudah-mudahan Abang Long nanti Abang Long berjaya. Amin. Tuan-tuan, kalimah-kalimah doa ni biar kita keluar selalu. Kita tengok orang berniaga di tepi jalan sampai ke maghrib tak balik-balik. Doakan. Ya Allah, luaskanlah rezeki orang tua ni. Doa tuan-tuan. Allah Ta'ala gembira dengan perbuatan macam tu. Jiwa kita meletakkan harapan yang tinggi kepada Allah. Tengok orang sakit. Tengok ambulan lalu tuan-tuan. Ya Allah, selamatkanlah dia. Uruskanlah. Ya Allah, permudahkanlah urusan dunianya. Tuan-tuan, doa yang baik ni, dia akan memantul balik ke kita. Dia akan balik semula ke kita. Doa-doa yang baik. Begitu juga doa yang tak baik. Akan balik semula kena ke kita. Doalah yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, letakkan harapan yang sepenuhnya kepada Allah. Takkan sia-sia. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika, seorang badui telah jatuh sakit. Dan ketika diberitahu kalau ia akan mati, ia bertanya, ke mana aku akan dibawa? Seorang anggota keluarga menjawab kepada Allah. Ia berkata, aku senang sekali kerana aku akan dibawa kepada Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan. Masih lagi tuan-tuan, ceritanya ialah meletakkan harapan yang tinggi, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ditanya, kamu sedar tak kamu ni dah nazak dah ni? Kamu ni dah kritikal sangat ni. Doktor pun cakap tinggal 1,5 jam lagi. Maka datang dia menyebutkan, aku senang sekali. Kerana aku akan dibawa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Kekasih. Allah dah sebut, siapa yang tak suka bertemu dengan aku juga tak suka bertemu dengan dia. Maka tuan-tuan, dalam keadaan macam tu, tak ada harapan lain dah. Isteri duduk keliling, suami duduk keliling, tuan-tuan, orang kampung datang. Baca Yasin semua. Apa lagi harapan yang kita nak? Hendaklah kita letak dalam hati kita ridha, tuan-tuan ya. Ridha, raditu billahi rabba wa bil Islam madina, ridha. Tak ada apa lagi dah yang tinggal. Maka jawab dia tadi, aku senang sekali. Aku ni nak pergi mana lepas ni? Bertemu Allah. Alhamdulillah, aku senang. Kerana kita akan bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang kita rindui. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, ketika mendekati ajal, ayahku berkata, wahai Mu'tamir, katakan kepadaku tentang kemurah-murahan Allah. Aku ingin menemui Allah Ta'ala dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Jadi kita simpulkan malam ni, orang-orang salaf dahulu suka membicarakan kebaikan-kebaikan amal seseorang yang akan meninggal dunia, supaya ia boleh mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhannya. Jadi tuan-tuan, marilah kita ambil iktibar daripada beberapa peristiwa salafus soleh ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan kita sesama manusia ni tuan-tuan ya. Jadi sekadar itu saja. Masuk dah isyak kita ni kan? Mana dia? 2 minit, 3 minit lagi. Kesedihan saat bertemu malaikat maut. Azanlah. Ada apa-apa pembahasan lanjut? Mana tahu ada input yang terbaik. Saya seorang cakap kat depan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya baca kitab ya. Bukan mahir apa pun. Baca kitab para alim ulama ni, tu pun dalam bahasa Rumi tuan-tuan. Ada apa pertanyaan? Tak ada ya. Tuan-tuan cuba dapatkan buku ni di kedai-kedai buku di sebalik tabir kematian ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada pembahasan di balik tabir kematian ni, kita akan menempuh satu suasana, satu keadaan yang disebut sebagai kematian. Dan dah banyak dah kita tengok orang yang telah pun berangkat bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala dia tak tanya dah siap ke belum. Tak. Dah siap ke belum? Belum. Kamu siap ke? Tak siap ke? Kamu tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun keadaan kita, kita tak boleh nak menangguh. Tak boleh menangguh tuan-tuan. Dan dia akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Bila-bila ketika sahaja tuan-tuan. Saya ingat dulu ada satu pengalaman lepas kuliah maghrib ni, singgah dalam perjalanan nak singgah rumah Pak Imam. Bilal kita ni, Bilal keluar simpang, sapu dek kereta, meninggal di tempat tuan-tuan ya. Apa kata isterinya? Keluar daripada rumah maghrib tadi, harap-harap boleh balik semula. Tak juga tuan-tuan. Allah mengatur segala-galanya tuan-tuan. Sebab itu bila kita sebut tentang kematian ni, saya tak boleh beria sangat nak menyampai. Sebab saya pun tak selamat. Tak ada lagi ubat sakaratul maut, tak ada. Kalau ada ubat jual sakaratul maut, makan 2 biji sehari tuan-tuan, ni tak ada lagi setakat. Semua kita akan menghadapi keadaan ni. Dan pada bila-bila masa daripada sekarang. Sepatutnya bila kita tengok jam di tangan tuan-tuan, jam di dinding tu, ke depan ni, sepatutnya kita semakin takut dengan keadaan tu. Sebab kita bimbang, tidak ada subuh lagi untuk kita, tidak ada zuhur dan asar untuk kita lagi. Allah Maha mengetahui. Ambil peringatan tentang kematian ni tuan-tuan, supaya kita menambah banyak lagi persediaan-persediaan dan bekal-bekal perjalanan ke alam sana nanti insya-Allah. Saya sudahi sampai di sini saja tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan silap dalam penyampaian datang dari kelemahan diri saya sendiri, saya sudahi dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.